Okey, inhalan ni ialah bahan kimia yang boleh disedut menerusi pernafasan. Ianya akan menyebabkan halusinasi, merosakkan otak, paru dan ginjal. Contohnya pelarut dan bahan gas. Okey, jadi kita boleh tengoklah kan ada dadah yang kita tengok yang orang sedut kan, macam ada dadah yang jenis sedut tu. So dadah yang jenis sedut tu dia akan menyebabkan halusinasi. So halusinasi ni akan menyebabkan orang tu dia tak tahu pun apa yang dia buat. Dia berada dalam dunia dia sendiri je. Maknanya dia dia tak tahu apa yang dia buat. Dia tak sedar apa yang dia buat. Dia bukan dalam dunia realiti. Itulah yang menyebabkan kadang orang yang menagih dadah ni dia akan kadang dia bunuh keluarga dia sendiri, mak dia sendiri, ayah dia sendiri kan. Lepas tu bila dia dah tersedar daripada halusinasi dia tu, baru dia menyesal. Baru dia sedar yang dia dah bunuh orang yang disayang. Sebab tu dah bahayanya. Itulah ambil dadah ni kan. Tak kisahlah jenis makan ke, jenis sedut ke, sedut gam kan. Memang jenis suntik ke, nama kata dadah tu memang bahaya. Janganlah ambil, okey. Yang bukan merosakkan diri sendiri je, tapi orang lain juga, orang yang kita sayang juga. Okey, kalau kita sayang keluarga kita, sayang diri kita, janganlah ambil dadah, okey. Okey, pesanan daripada akak lah. Dan lagi pesan. Okey, seterusnya ialah halusinogen. Halusinogen mengubah laluan impuls di dalam otak. Okey. Apa maknanya? Maknanya, okey, sepatutnya impuls tu dia akan pergi dekat neuron yang sepatutnya dia pergi. Tapi tiba-tiba laluan impuls tu berubah. Dia pergi dekat neuron lain macam tu. So dia macam dia bukan pergi destinasi yang betul lah impuls tu kan. Dia akan mengganggu lah kita punya pemikiran. So dia akan menyebabkan khayal, menjejaskan persepsi. Kan kita bila ambil halusinogen ni, kita akan berhayal je kan, fikir benda lain kan. Jasad je ada, roh entah ke mana, terbang ke mana tak tahu kan. Okey, menjejaskan persepsi. Okey, kita punya apa yang kita cakap tu pun macam tak betul, tak boleh nak diterima orang. Macam pendapat kita tu macam tak logik kan, ikut apa yang kita fikirkan je kan. Kita tak fikirkan benda apa yang patut kita kita ambil berat lah benda tu kan. Macam benda apa yang patut kita concern kan. Macam kita dah tak fikir dah untuk orang lain ke apa, kita fikir tu, memberi pendapat tu macam tak valid lah, macam tak boleh diterima, macam tu lah. Okay, seterusnya menjejaskan koordinasi otot. Macam pergerakan otak kita pun terjejas. Macam kadang kita bila pergerakan otak terjejas, kita macam bergerak pun macam orang tak betul kan. Macam itulah yang terhayang-hayang tu kan. Lepas tu menyebabkan terdengar suara-suara dan terlihat objek yang tidak wujud. Inilah yang bahaya tu kan. Inilah yang menyebabkan kadang dia tiba-tiba dia bunuh orang kan. Kadang dia terdengar suara-suara yang macam suara-suara yang macam mungkin dia tak suka ke orang tu. Mungkin dia dengar suara orang-orang yang bencikan dia ke, macam buatkan dia marah ke. So padahal orang tu tak pun sebenarnya tu orang lain, mungkin keluarga dia ke, macam cakap-cakap dengan dia, cakap benda lain kan. Tapi apa yang dia dengar benda lain kan, benda yang macam dah lekat dalam fikiran dia, yang dia terlalu fikirkan sangat. Macam tu kan. Tu yang menyebabkan kadang dia nak bunuh orang lain, tapi dia bunuh mak dia. Dia bunuh itulah orang lain lah kan. Terlihat objek yang tidak wujud. Bahaya betul lah kan. Macam itulah hantu pula kan.
itulah janganlah. Okay, contoh halusinogen ni ketamin dan LSD ataupun diethylamida asid disergic. Okay. Okay, tu just pengetahuan lah. Kalau susah nak ingat LSD ni. Tapi ingat LSD je lah kan. Lepas tu ketamin ni selalu je dengar kan. Lepas tu, okay. Penyalahgunaan dadah akan menyebabkan ketagihan. Jika tidak ambil dadah, penagih akan mengalami simptom penarikan. Contohnya menggigil, loya dan sedih. Jadi, jangan menyalahgunakan dadah. Okay? Jangan salah guna ke dadah. Dadah ni dia ada juga kegunaan dia untuk menghasilkan ubat. Tapi kita tak boleh salah guna lah kan. Janganlah terlebih-lebih pula guna. Macam contoh yang penenang tadi kan. Yang penenang tadi ada je macam doktor guna yang penenang tu macam untuk orang yang sakit mental ke, macam itulah orang yang mengalami trauma ke kan. So dia perlukan ubat penenang tu. Tapi doktor akan bagi dalam dos yang telah ditetapkan lah. Tapi kalau kita yang ambil sendiri ubat penenang tu untuk setiap kali kita macam setiap kali rasa marah je ambil ubat penenang. Macam tu kan. So lama-lama kita akan ketagih lah. Kita tak boleh kalau tak ambil ubat penenang tu. Kita rasa macam tu lah macam geramnya nak kena ambil tu yang sampai menggigil. Aku nak sangat ambil ni. Rasa macam tu lah kan. Bila tak ada kan. Rasa loya. Bila terlalu inginkan sesuatu tu dia asyik fikirkan benda tu. So dia akan jadi sampai orang tu rasa loya lah. Dan rasa sedih sebab tak dapat benda tu. Okay. So janganlah ambil dadah. Okay. Dia akan menyebabkan kita ketagih. Okay. Hiduplah dengan sihat. Makan makanan yang sihat. Kalau rasa tak tenang tu, carilah jalan yang lebih baik daripada dadah. Kan. Okay, kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada koordinasi badan. Okay, yang pertama adalah ketidakseimbangan hormon. Okay, hormon kita pun akan jadi tak stabil. So, bila hormon kita tak stabil akan memberi kesan yang buruk lah terhadap badan kita. Iaitu yang pertama, mengalami gangguan koordinasi, terdedah kepada bahaya dan kecederaan, mengalami pertumbuhan yang melampau atau tiada perkembangan jika berlaku kerosakan pada kelenjar pitutari. Okay, pertumbuhan macam rosak. Bila rosak kelenjar pitutari, so kita punya hormon GH tu pun akan rosak. So akan berlaku terjejas lah kita punya pertumbuhan tu kan. Okay, perkembangan seks sekunder akan terbantuk kerana hormon estrogen dan testosteron gagal berfungsi secara normal. Okay. Gejala ketidakseimbangan hormon dapat diperhatikan melalui perubahan fizikal dan mental penghidap. Contohnya terlalu besar dan tinggi, terlalu kurus, murung dan kurang daya ingatan. Okay, selalunya kita tengok orang yang menagih dadah ni, dia kurus sangat kan. Kurus, nampak tulang. Tak nampak macam selekeh, nampak murung je. Lepas tu, daya ingatan dia pun dah kurang dah. Selalu lupa. Okay, seterusnya. Pertuturan tidak jelas. Mengambil alkohol akan menjejaskan bahagian cerebrum dalam otak. Cerebrum iaitu bahagian otak yang mengawal pertuturan manusia. Oleh sebab itu, orang yang minum alkohol secara berlebihan akan mengalami pertuturan yang tidak jelas dan meracau. Okay, ni boleh kita selalu tengok lah kan. Macam dalam cerita-cerita kan. Orang yang lepas minum arak tu, dia macam cakap pun dah tak betul. Meracau je. Kan. Mengarut je. Lepas tu, tindakan refleks yang lambat. Bahagian kimia psikoaktif dalam dadah dan etanol dalam alkohol akan melambatkan gerak balas sistem saraf terhadap rangsangan. Bahan kimia ini akan berada di antara neuron eferen dan dengan interneuron. Pergerakan impuls akan terhalang dan melambatkan proses penghantaran maklumat ke otak. So, bila proses penghantaran maklumat ke otak ni lambat, so tindakan kita pun akan lambat lah kan. Tindakan refleks kita pun akan lambat. So, kita akan macam lambat lah beri tindak balas tu kan. Macam, contoh macam kita panggil orang tu kan. Kita panggil tapi dia tak sahut-sahut pun kan. Dia macam lama baru dia sahut. Tu lambat lah tu refleks dia tu. Okay, D. Hilang keseimbangan. Pengambilan dadah dan minuman alkohol akan menyebabkan koordinasi otak lemah.
mengakibatkan cara berjalan tidak betul, tuhyuhayang dan menghilang keseimbangan badan. Macam yang Kak cakap tadi lah kan, yang otak lemah tu. So bila otak tu lemah, tak dapat nak pergerakan tu tak dapat nak tak dapat nak digerakkan dengan baik. So akan menyebabkan orang tu jalan pun tak betul. Tuhyuhayang pun jalan. Lepas tu jatuh, bangun. Okay. Kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada kesihatan mental dan fizikal. Okay, kepada kesihatan pula kan. Okay, yang pertama akan menyebabkan sirosis hati. Sirosis hati adalah keadaan hati mengalami kerosakan yang kronik, berparut, mengeras dan tidak berfungsi secara hati yang sihat. Pengambilan minuman beralkohol yang berterusan dan penyalahgunaan dadah boleh memberikan kesan toksik kepada hati dan menyebabkan sirosis hati. Okay, so boleh menyebabkan penyakit hati lah. Penyakit hati tu yang bila orang mula nampak macam orang mata kuning tu kan, sakit hati lah tu. Sakit organ hati bukan sakit hati marah tu. Okay. Okay. Ulcer perut. Okay, ulcer perut atau ulcer peptik merupakan satu keadaan selaput di dalam perut mengalami luka. Hal ini demikian kerana alkohol menyebabkan perut menghasilkan lebih banyak asid daripada biasa. Menyebabkan iritasi dan radang pada selaput di dalam perut, kesan pedih atau sakit di kawasan ulu hati, berasa kembung perut, loya dan muntah. Okay. Sebab orang yang minum alkohol ni menyebabkan perut tu menghasilkan lebih banyak asid. Okay, bila lebih banyak asid ni kan dia sifat dia menghakiskan. So dia akan menyebabkan iritasi dan radang lah dalam perut tu, dan dia akan sikit-sikit macam menghakis dalam perut kita tu. So bahayalah. Okay, C. Pelakuan ganas. Pengambilan dadah seperti amfetamin akan mengaktifkan sel-sel otak dan meningkatkan kadar metabolisme. Pengguna akan menjadi lebih aktif, tidak dapat tidur, bersikap ganas dan agresif. Jika minum alkohol berlebihan, seseorang akan mabuk dan hilang rasa fikiran. Mereka akan berkelakuan seperti orang gila, ketawa berseorangan dan boleh menjadi ganas. Okay. Itulah. Orang yang ambil dadah ni lebih bersikap ganas. Macam asyik nak marah je. Lepas tu, halusinasi. Dadah seperti ganja mengganggu fungsi otak. Ni macam yang Kak cakap tadi lah, yang ambil dadah ni, itulah menyebabkan halusinasi. Tak dapat nak berfikir dengan baik. Tak dapat nak bezakan antara yang realiti ataupun benda yang bukan realiti. Okay. 7.3 minda yang sihat. Okay. Ciri-ciri individu yang punya minda yang sihat. Ni boleh baca lah. Boleh berfikir dan membuat pertimbangan yang wajar, berfikiran terbuka dan tidak emosional, sanggup menerima cabaran, bebas daripada prasangka, bertanggungjawab, mampu menakul, mampu membezakan antara yang betul dengan yang salah. Ke arah awak semua ni semua ada ciri-ciri ni. Semua mempunyai minda yang sihat. Okay? Jagalah minda kita dengan baik. Tak apa, kalau IQ rendah, tak apa. Memang IQ setiap orang tu berbeza. Tapi janji jaga minda kita. Minda kita kena sihat. Okay? Kalau tak sihat, minda kita tak sihat, habis segalanya. Akan menjejaskan kita punya kehidupan. Okay? Faktor yang mempengaruhi kesihatan minda. Okay. Penyalahgunaan dadah, penuaan, pengambilan minuman beralkohol secara berlebihan, tekanan mental, ketidakseimbangan hormon semasa haid atau sindrom prahaid dan juga selepas putus haid. Okay, apa yang menyebabkan minda kita macam tak stabil kan, emosi tak stabil kan, dadah, alkohol tu lah. Lepas tu bila kita dah semakin tua kan, lepas tu kalau kita stres pun boleh mempengaruhi emosi kita. Lepas tu macam itulah masa haid tu kan. Masa haid kan kita macam rasa nak marah je kan, macam moody. So sebab ni lah. Okay, dan last sekali, kepentingan mempunyai minda sihat. Okay, kepentingan dari segi keluarga, tempat kerja, negara dan masyarakat. Okay, keluarga dapat membina keluarga bahagia, membuat keputusan secara bijak, menjadi teladan dalam keluarga, tempat kerja. Itulah antara pekerja kan, dapat menjadi hubungan yang baik, menghasilkan kerja yang berkualiti, berdisiplin. Okay, negara, berfikir yang positif, amalkan nilai-nilai keagamaan dan moral, mengamalkan cara hidup sihat, dapat menjalankan ekonomi negara. Masyarakat belajar menangani kritikan dengan baik, boleh berperanan sebagai kawan untuk bertukar-tukar fikiran, membantu masyarakat yang dalam kesusahan.
Okey, jadi itu sajalah kelas untuk hari ini. Sekian, terima kasih.